Assalamualaikum guys, salam sejahtera buat semua yang tengah menonton video aku ni. So bagi korang yang first time tengok video aku ni, korang boleh like, komen dan subscribe video aku ni, okay? Jangan lupa tekan notification button untuk dapatkan info-info hartanah dan selanjutnya. Okay, so guys, aku rasa macam dah lama lah aku tak buat video. So aku nak cerita sikit pasal dokumen-dokumen yang korang perlu sediakan untuk menjual rumah korang. So nak menjual rumah ni bukan semudah jual roti canai So korang kena tahu apakah dokumen-dokumen penting yang korang perlu sediakan. Alright, ibarat macam rumah yang tak ada tiang. So siapa nak beli? Alright, sama je lah. Kalau dokumen tak cukup pun begitu juga urusan jual beli rumah tak dapat diteruskan. So kalau dokumen ni tak cukup, so korang boleh hire perunding hartanah untuk dapatkan semua dokumen-dokumen yang telah korang hilang. Kita tahulah macam mana nak dapatkan semula dokumen-dokumen tu. So ada 7 dokumen yang korang perlu sediakan sebelum korang nak menjual rumah. Pastikan semua dokumen ni lengkap, okay? Sebelum korang nak menjual rumah, pastikan korang tahulah pasaran semasa penilaian harga rumah korang. So kalau korang tahu baki loan rumah korang dan korang tahu harga semasa pasaran rumah tu, so korang dah boleh agak lah berapa keuntungan yang korang akan dapat. That's why sebelum apa-apa tindakan korang nak menjual, korang kena pastikan adakah korang menjual ni korang akan dapat untung daripada hasil jualan ataupun tidak. Dan tak dinafikan juga ada setengah owner yang nak menjual rumah diorang sebab tertentu lah. Okay, sama ada dia nak pindah daripada sesuatu kawasan tu, and then mungkin ada emergency matter yang dia perlu selesaikan, ataupun dia perlu menjual properti yang dia tengah tinggal sekarang. Okay, dokumen yang pertama adalah salinan kad pengenalan. Sebab apa? Salinan kad pengenalan ni penting, yang menyatakan yang bahawa korang adalah warga negara. Dan IC ni penting supaya kita boleh buat land search lah, iaitu carian dekat pejabat tanah. So kat situ kita boleh tengok lah rekod sama ada penjual tu pernah memiliki rumah lain ataupun ada sebarang masalah di dalam carian tu. Dan salinan kad pengenalan ni penting supaya kita boleh tahulah nama yang ada dekat grant adalah sama dengan nama yang ada dekat kita punya IC, okay? Yang kedua adalah salinan perjanjian jual beli rumah. So salinan jual beli rumah tu kita panggil dengan nama panggilan adalah Sale and Purchase Agreement, ataupun orang panggil SPA lah, ataupun SNP lah, yang membuktikan hartanah tu adalah milik pemilik yang sama dengan IC tu, okay? Dalam tu ada info-info penting, iaitu alamat, nama, IC, nombor hak milik, saiz hartanah dan lain-lain. Selain itu kita juga boleh tahulah pemaju asal bagi pemilik hartanah yang korang nak jual tu siapa. So kita senanglah untuk berurusan dengan pemaju tu juga. Yang ketiga adalah salinan grant ataupun hak milik. Biasanya di dalam grant tu tertakluk siapakah pemilik hartanah itu, adakah sama dengan IC penjual. So dalam tu merangkumi beberapa info lah, iaitu seperti title hartanah, sama ada freehold ataupun leasehold, sekatan-sekatan kepentingan, sama ada rumah tu boleh dijual mengikut sekatan yang ada di dalam grant. Kadang-kadang tak semua hartanah kita boleh jual sesuka hati kepada sesiapa. Kemungkinan tanah tu adalah tanah bumi putra, so kita tak boleh jual kepada non-bumi tanpa meminta kebenaran daripada pihak-pihak autoriti lah, seperti SUK dan pejabat tanah. Yang keempat adalah perjanjian pembiayaan dengan bank. Perjanjian pembiayaan dengan bank ni merangkumi pelbagai info lah, seperti berapakah loan yang korang buat, berapakah interest yang korang dapat, berapakah tempoh pinjaman yang korang buat, okay? Sebab kadang-kadang setengah bank dia ada lock-in period. So kalau korang menjual dalam tempoh-tempoh tertentu, korang akan dikenakan denda lah. Contohnya bawah 5 tahun, biasanya ada setengah bank tak boleh menjual terus. So kalau kita menjual juga, kita akan dikenakan denda. Yang kelima adalah cukai-cukai. So sebelum korang menjual rumah korang, ada 2 cukai yang perlu korang sediakan, iaitu cukai harta dan cukai tanah. Okay, cukai harta ni biasanya dipanggil cukai pintu lah, ataupun cukai yang dikenakan oleh perbadanan lah. Dan juga cukai tanah yang dikenakan oleh pihak pejabat tanah.
So make sure korang kena settlekan dulu cukai itu sebelum korang menjual tanah korang. Sebab serahan dokumen ni akan diserahkan kepada pihak lawyer supaya prosesnya akan menjadi lagi cepat lah. Dan yang keenam adalah bil-bil terkini, iaitu seperti bil elektrik, bil air, bil indah water, dan juga bil maintenance fee lah. Biasanya kos-kos penyelenggaraan lah. Kalau kos tu ada melibatkan grant strata, iaitu grant rumah high rise, biasanya maintenance fee lah. Okay. So kalau ada tunggakan, so korang kena settlekan lah dengan pihak penyelenggara ataupun dipanggil JMB lah, tingkat pengurusan. So kalau korang dah dapat semua dokumen ni, InsyaAllah proses perjalanan jual beli rumah korang akan lagi smooth dan cepat. So kalau ada dokumen-dokumen yang tertinggal, biasanya tempoh jualan normally 3 bulan akan jadi lagi panjang lah. Mungkin jadi lebih 5 hingga 6 bulan, mahupun boleh jadi sehingga 1 tahun. So korang cek dulu sama ada semua dokumen ni lengkap ataupun tidak. Okay. So kalau korang ada sebarang soalan, korang boleh drop dekat komen bawah ni. So apa-apa soalan yang boleh aku jawab, InsyaAllah aku akan jawab dengan baik. Okey, itu saja yang aku dapat kongsikan hari ini. Semoga dapat manfaat untuk korang-korang yang tengah menonton video aku ni. Sekali lagi, korang boleh like, komen dan subscribe untuk dapatkan info-info tanah dan selanjutnya. Assalamualaikum.